Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu lagi kita. Hari ini kita akan bincang sejarah tingkatan 3. Kita tengok bab 6, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. 6.1, pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Ciri-ciri ekonomi moden: terdapat modal yang besar, penggunaan teknologi moden, penggunaan tenaga buruh yang ramai, pengeluaran dalam skala yang besar, terdapat juga tanah. Negeri-negeri Melayu, kita tengok modal, perlombongan, emas di Lombong secara komersial di Raub Pahang, arang batu di Lombong di Batu Arang Selangor, biji timah di Lombong di daerah Luput, Sungai Ujong, Larut dan Kelang. Pada tahun 1888, di Sungai Lembing, Pahang, British membuka lombong biji timah di bawah tanah yang terpanjang dan terdalam di dunia. Kawasan lombong biji timah baru dibuka di Ampang, Kuala Lumpur. Lembah Kinta, Perak. British menggubal enakmen dan undang-undang bagi menguasai industri biji timah kerana permintaan biji timah yang tinggi di pasaran dunia. Syarikat perlombongan termasuklah syarikat Malayan Tin Rating, Gopeng Consolidated, Industri pelombongan biji timah telah lama dijalankan orang Melayu dan telah menjadi kegiatan ekonomi terpenting di tanah Melayu sejak abad ke-9. Umumnya, mereka menggunakan cara melampan dan mendulang untuk mendapatkan biji timah. Pada kurun ke-17, Perak, Selangor, Naning, Sungai Ujong dan Rembau menjadi tumpuan saudagar biji dari China, India, Aceh, juga Belanda. Pada kurun ke-19, ramai pengusaha lombong Melayu berjaya dalam industri perlombongan biji timah. Antara mereka, Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim di Larut Perak, Raja Abdullah di Ampang, Sultan Puasa dan Abdullah Hukum di Kuala Lumpur, Raja Jumaat di Lukon, Tunku Ahmad Tunggal di Rasak, dan Datuk Shah Bandar Tunggal dan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Anggaran tahun 1820-an, para pembesar Melayu dan usahawan biji Melayu membawa masuk ramai pelombong Cina untuk mengerjakan lombong mereka. Antara yang terkenal adalah Yap Ah Loy. Pelombong Cina telah memperbaiki cara melombong biji timah dengan memperkenalkan alat baru seperti pam kayu dan pam kelikir. Terdapat juga pengusaha Cina yang memajak tanah milik pembesar Melayu. Kewujudan keadaan ini menyebabkan lebih banyak lagi lombong baru dibuka. Perlombongan biji timah juga dilaksanakan di Sungai Lembing, Pahang. Operasi perlombongan secara besar-besaran telah dijalankan oleh pihak Inggeris anggaran tahun 1888. Kawasan lombong biji di sini dianggap sebagai satu-satunya lombong bawah tanah terbesar di dunia. Lombong ini dianggarkan mempunyai 322 km panjang terowong bawah tanah dan sedalam kira-kira 600 meter. Pada awal kurun ke-20, industri pelombongan biji timah mula dikuasai pelombong Eropah. Mereka menggunakan teknologi kapal korek yang menjadi katalis kepada perlombongan dijalankan secara besar-besaran. Kapal korek mula diperkenalkan pada tahun 1912. Industri perlombongan biji timah telah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. Perkembangan ini turut memperlihatkan tanah Melayu menjadi pengeluar biji timah yang utama di dunia, serta turut mempunyai lombong dedah terbesar di dunia, iaitu di Sungai Besi. Kepentingan biji timah menjadi katalis pembangunan pesat sistem pengangkutan, jalan raya dan kereta api. Pada tahun 1874 misalnya, 13 batu jalan kereta lembu dibina di Larut. Jalan kereta api dibina dari Port Well ke Taiping pada tahun 1882. Port Dickson ke Sungai Ujong tahun 1891.
Diikuti Lembah Kinta dengan Teluk Intan atau Teluk Anson dan Teluk Intan Tapa. Pada 1935, jalan kereta api dibina bagi menghubungi seluruh bandar-bandar utama di tanah Melayu. Kita tengok pula pertanian komersial. Penanaman untuk tujuan ekspor di Pulau Pinang dan Singapura iaitu lada hitam, buah pala, cungkih. Di seberang Perai dan Perak, pengusaha di negeri-negeri Selat menanam modal dalam penanaman tebu. Pada tahun 1830-an, seberang Perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula yang utama di negara kita. Ladang kopi dibuka oleh pemodal di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Kopi menjadi tanaman ekspor menjelang tahun 1880-an. Pada tahun 1917, pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor, kemudian ditanam secara meluas di Johor dan Perak. Menjelang tahun 1920-an, kelapa sawit mula diekspor. Di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor, ubi kayu ditanam. Tanaman teh diusahakan di Cameron Highland Pahang, teh Ceylon yang bermutu tinggi diusahakan. Syarikat yang terlibat termasuklah Sandabi dan Guthrie. Seterusnya kita tengok getah. Ramai pelabur Eropah melabur dalam industri getah di tanah Melayu seperti berikut. Mereka banyak melabur dalam pembukaan ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Seterusnya kita tengok teknologi perlombongan. Pada tahun 1929 terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu. Kesemuanya milik syarikat Eropah. Teknologi kapal korek dan perlombongan hidrolik diperkenalkan oleh syarikat-syarikat tersebut. Kapal korek buat pertama kalinya digunakan oleh syarikat Malayan Tin Dragging di Batu Gajah Perak pada tahun 1912. Kaedah perlombongan biji timah di bawah tanah dengan membina terowong diperkenalkan di Sungai Lembing, Pahang. Gambar ini pula menunjukkan pekerja lombong sedang menggunakan mesin gerudi jumbo drilling untuk memecahkan batuan yang mengandungi biji timah di lombong biji timah di bawah tanah di Sungai Lembing, Pahang. Seterusnya kita tengok pertanian di mana H.N. Ridley dilantik sebagai pengarah tanaman botanikal Singapura. Pada tahun 1897, teknik torehan sistem hibrid atau sistem torehan tulang ikan herring diperkenalkan. Teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Teknik memukus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap diperkenalkan. Teknik ini membolehkan anak-anak getah diangkut ke tempat yang jauh bagi membolehkan pembukaan ladang getah. Seterusnya kita tengok buruh perlombongan di mana British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan perlombongan biji timah disebabkan pembangunan dan kepusatan ekonomi. Pertanian pula kita tengok British turut membawa masuk orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. Skala besar dan bercirikan ekspor di mana kita tengok perlombongan. Graf ini menunjukkan pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Dan ini pula menunjukkan pada akhir abad ke-19, negara kita merupakan penyumbang utama pengeluaran biji timah dunia iaitu 55% daripada jumlah keluaran dunia. Jadual ini pula menunjukkan pertambahan keluasan ladang getah antara tahun 1901 hingga 1912. Seterusnya kita ke Sarawak, kita tengok modal perlombongan di mana pada tahun 1820-an kegiatan melombong emas dijalankan oleh orang Cina di Bau. Syarikat Borneo Utara mengusahakan perlombongan emas kemudiannya diberikan hak monopoli melombong antimoni oleh Charles Brooke. Kegiatan perlombongan antimoni dijalankan di Bau dan Kuching. Mengusahakan perlombongan arang batu di Sadong. Pada tahun 1882, The Anglo-Saxon Petroleum Company melabur dalam perlombongan petroleum di Sarawak. Pada tahun 1910, petroleum dijumpai di Miri. Kilang menapis minyak didirikan di Lotong, Miri. Seterusnya kita tengok pertanian komersial di mana di sekitar Sungai Serian dan Sarike Meredong di Sarawak terdapat kawasan penanaman lada hitam.
Sagu diperoleh daripada pokok rumbia yang ditanam di sepanjang Sungai Igan, Oya, Mukah dan Bintulu. Seterusnya kita tengok getah. Pembukaan ladang getah oleh syarikat asing tidak digalakkan oleh dinasti Brooke, bertujuan melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh kapitalis barat. Syarikat ini menanam modal dalam peladangan getah di Dahan, Bidi dan Sungai Samarahan. Oleh itu syarikat Borneo Berhad sahaja diberikan kebenaran mengusahakan tanaman getah. Pada tahun 1910, getah mula menjadi tanaman ekspor Sarawak. Seterusnya kita tengok teknologi. Pelombongan antimoni di Lombong dibawa oleh syarikat Borneo dengan menggunakan kaedah yang moden. Di Bau dan Kuching, kilang melabur antimoni didirikan. Antimoni dipasarkan ke Singapura. Kita tengok pertanian pula. Kilang memproses lada hitam di Betong. Sarawak masih mengekalkan pertanian tradisional. Dan ini pula menunjukkan pemandangan di sebuah kilang memproses suku di Mukah. Seterusnya kita tengok buruh. Perlombongan di mana orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan lombong emas dan antimoni di Bau. Pertanian, pelbagai galakan yang diberi oleh Charles Brooke telah mendorong kemasukan orang Cina. Pada tahun 1901, orang Cina Furco dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh ladang. Orang Jawa dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja di ladang getah. Masih lagi di Sarawak dan kita tengok skala besar dan bercirikan ekspor. Perlombongan, ini merupakan pengeluaran arang batu di Sarawak, iaitu pada tahun 1874 lebih kurang 500 tan dan 1868 lebih kurang 31,390 tan. Ini pula menunjukkan pengeluaran petroleum di Miri Sarawak pada tahun 1912 sebanyak 5,534 tan dan pada tahun 1920 sebanyak 146,729 tan. Pertanian pula, kita tengok ini pula menunjukkan tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam dan tembakau ditanam secara meluas untuk diekspor. Di mana kita tengok tanaman kelapa bahagian pertama dan kedua, lada hitam bahagian pertama dan ketiga dan tembakau di Lundu. Kemudian pada abad ke-20, getah merupakan ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. Kita tengok pula di Sabah, kita tengok modal, di mana pelombongan kegiatan melombong emas dijalankan oleh orang Cina di Sungai Segama. Pemodal Eropah yang memperkenalkan teknologi baru dalam melombong emas dibawa masuk oleh syarikat Borneo Utara British. Arang batu di Lombong di Selimpompong, Sandakan dan Labuan. Gambar ini menunjukkan menara lombong arang batu di Tanjung Kupong, Labuan, Sabah. Kita tengok pula pertanian komersial di Sabah. Ini merupakan gudang tembakau di Segama, Lahad Datu, Sabah. SBUB melakukan pelaburan dalam penanaman tembakau diusahakan di Pulau Bani, Teluk Merulu, Sungai Labuk, Suput, Segama, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah. Antara syarikat yang terlibat termasuklah London Borneo Tobacco Company. Kita tengok pula getah, masih lagi di Sabah. Senarai berikut menunjukkan syarikat getah yang beroperasi di Sabah pada tahun 1907. Getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan di Sandakan pada tahun 1982. SBUB melabur getah dalam penanaman getah yang ditanam di Bonggaya Sungai Labuk. Serta menjadi pusat perdagangan getah. Seterusnya kita tengok teknologi di Sabah. Perlombongan. Ini menunjukkan terowong Tanjung Kubong, Labuan yang pernah menjadi tapak aktiviti pelombongan arang batu antara tahun 1849 hingga 1911. Seterusnya kita tengok pertanian. Ini pula menunjukkan kilang memproses getah di Sabah pada tahun 1918. Seterusnya kita tengok ini merupakan gambar di mana pekerja sedang mengasingkan daun tembakau mengikut mutunya di sebuah kilang pada awal abad ke-20. Masih lagi di Sabah, kita tengok pula buruh. Perlombongan di mana SBUB menggalakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja di sektor pelombongan di mana melombong emas di Sungai Segama. Pertanian di mana orang Cina dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di ladang tembakau.
Lembaga Penasihat Orang Cina dibentuk oleh SBUB disarankan pada tahun 1890 untuk menjaga kebajikan orang Cina. Seterusnya kita tengok skala besar dan bercirikan ekspor pertanian. Peta ini menunjukkan taburan kawasan penanaman getah di Sabah pada tahun 1909. Seterusnya kita tengok negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Kita tengok pula tanah. Tanah merupakan aset yang amat berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah. Jadual di bawah menunjukkan syarikat Eropah yang membuat pelaburan di negara kita. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.